Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk hubungan psikologi dakwah dengan dakwah Rasulullah serta situasi politik dunia hari ini. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Aina Biha binti Azman, Nurdini Nadiah binti Ismail, Izzati Ilya binti Muhammad Isa, Siti Hafsah binti Rashid, Ala Najiha binti Muhammad Rozli, Siti Nur Akasha binti Mat Yusof dan juga Nadia Fahana binti Muhammad Noor. Dalam tajuk ini, kami akan membandingkan antara dakwah Rasulullah dan juga politik semasa dalam konten teori behavior, teori kognitif dan juga teori humanistik. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pendahuluan. Salah satu matlamat dakwah adalah untuk mengubah sikap seseorang. Mengubah sikap seseorang bukanlah perkara yang mudah, namun sikap boleh dipengaruhi. Salah satu pendekatan untuk mempengaruhi sikap ialah melalui pendekatan psikologi. Oleh itu, terdapat hubungannya rapat antara psikologi dan dakwah. Psikologi dakwah diertikan sebagai ilmu pengetahuan dan kajian terhadap kejiwaan dan perwatakan manusia untuk kepentingan dakwah. Selain itu, ilmu pengetahuan untuk membahaskan tentang gejala hidup, kewajipan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Di samping itu, psikologi dakwah juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Psikologi dakwah berusaha menyingkap apa jua yang tersembunyi di sebalik perilaku manusia yang terkait dalam proses dakwah dan selanjutnya menggunakan pengetahuan itu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dakwah. Khususnya, kemahiran psikologi dalam dakwah adalah untuk memahami perkembangan psikologi seperti minat atau kecenderungan golongan mad'u bagi mengenal pasti pendekatan psikologi yang boleh digunakan pendakwah untuk menyelami jiwa mad'u. Seterusnya, saya akan menerangkan psikologi politik. Psikologi politik boleh didefinisikan sebagai memahami perilaku pemilih atau rakyat jelata bagi menarik atau publicity ke arah pemilihan sesuatu parti politik atau pengurusan undang-undang. Juga ditafsirkan sebagai pemahaman ideologi politik, iaitu pengkaji politik dari segi perspektif psikologi politik. Setiap pelaku aktiviti politik pada umumnya tidak menyimpang daripada garis ideologi parti mereka. Selain memahami pemimpin, psikologi politik juga turut memahami gaya pemikiran masyarakat bagi mempengaruhi mereka sama ada secara positif atau negatif melalui manifesto maupun gaya perbuatan dan percakapan pemimpin. Pemahaman gaya pemikiran dan kejiwaan masyarakat juga adalah penting bagi menambat hati mereka untuk pemilihan kepartian. Walaupun demikian, perilaku politik yang dilakukan oleh seseorang baik individu ataupun kelompok pada umumnya selalu dikaitkan dengan teori stimulus, respon dari aliran behaviorism. Pada sisi lain, sumber-sumber perilaku orang tersebut secara individu dan kelompok berakar kepada ideologi, sikap dan nilai yang dianutinya. Dalam konteks ini, hubungan Islam dan politik dapat dijelaskan baik melalui ilmu politik maupun psikologi politik dalam perspektif Islam. Hal ini kerana politik Islam dapat berintegrasi dengan politik psikologi. Akhirnya, untuk mengurangi pemahaman politik garis keras ataupun bersifat radikal dalam Islam, maka ilmu psikologi politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan juga masalah politik melalui pendekatan psikologi. Baiklah, saya Nurdini Nadiah binti Ismail, nombor matrik 050001. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan mengenai dakwah Rasulullah dari sudut psikologi dan perkaitannya dengan politik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah telah menggunakan pelbagai pendekatan, uslub dan metod dalam menyampaikan dakwah baginda. Antaranya adalah seperti dakwah bil hikmah,
Mau'izatul Hasanah iaitu nasihat yang baik dan sebagainya. Terdapat 3 teori utama yang dapat kita kupas ataupun dapat kita huraikan daripada pendekatan serta metod dakwah Rasulullah, iaitu teori behavior, teori kognitif dan juga teori humanistik. Teori-teori ini juga turut dipraktikkan dalam aspek politik. Baiklah, pertama sekali kita akan melihat kepada teori behavior. Secara ringkasnya, fokus utama dalam teori ini adalah setiap perilaku dipengaruhi oleh persekitaran. Maksudnya, akan ada stimulus ataupun rangsangan yang akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Terdapat beberapa orang pelopor utama dalam teori ini, tapi bagi topik ini, kami hanya akan memfokuskan kepada 3 pelopor sahaja, iaitu E.L. Thorndike, Ivan Pavlov dan juga B.F. Skinner. Pelopor yang pertama adalah E.L. Thorndike. Beliau telah mengemukakan beberapa hukum di bawah teori behavior. Yang pertama adalah the law of effect. The law of effect merumuskan bahawa ganjaran ataupun reward merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Manakala, hukuman pula melemahkan dan tidak mendatangkan sebarang kesan. Seterusnya, kita akan melihat perkaitan teori ataupun hukum ini dengan dakwah Rasulullah dan juga politik dunia kini. Dalam konteks dakwah, konsep the law of effect ini dapat dilihat ataupun dikaitkan dengan pendekatan targhib dan tarhib yang digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah. Pendekatan targhib bermaksud mengingatkan seseorang itu akan nikmat ataupun ganjaran yang bakal diperoleh sekiranya seseorang itu melakukan kebaikan ataupun mentaati perintah Allah. Mungkin secara asasnya, pendekatan targhib ini kita tidak dapat melihat secara kasar ganjaran yang diterima. Namun begitu, konsepnya masih sama, iaitu tingkah laku seseorang individu itu dapat menjadi lebih baik ataupun positif jika ada ganjaran yang diberikan. Namun begitu, berbeza dengan Thorndike yang menyatakan bahawa hukuman tidak memberikan kesan, sebaliknya Rasulullah juga menggunakan pendekatan tarhib, iaitu mengingatkan akan azab yang bakal dihadapi jika seseorang itu melakukan kemungkaran. Hal ini demikian kerana ianya dapat memberikan rasa takut dan dapat membuatkan seseorang itu menjauhi kemungkaran tersebut. Jika dilihat dari konteks politik pula, banyak inisiatif yang digunakan oleh pentadbiran ataupun kerajaan yang berasaskan ganjaran untuk mendapatkan kerjasama daripada orang ramai. Contoh terkini yang dapat kita lihat adalah SPRM yang bersetuju untuk memberikan ganjaran kepada individu yang melaporkan aktiviti rasuah. Ganjaran ini adalah berupa wang ringgit. Nilainya pula ditentukan oleh jumlah rasuah yang diberikan dalam kes yang dilaporkan. Tindakan ini sememangnya menggalakkan orang ramai untuk melaporkan aktiviti rasuah kerana terdapat ganjaran yang bakal diterima sekiranya mereka melaporkan aktiviti tersebut. Hukum ataupun konsep kedua yang dikemukakan oleh Thorndike adalah try and error. Try and error ini adalah satu pembentukan hubungan antara stimulus dan respon serta penyelesaian masalah yang dapat dilakukan atau diselesaikan secara cuba jaya, iaitu try and error. Secara ringkasnya, try and error merupakan salah satu cara yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Konsep try and error ini melibatkan percubaan yang berulang-ulang secara berterusan sehingga berjaya ataupun sehingga subjek tersebut tidak lagi mahu meneruskan. Seterusnya, kita masuk bahagian perkaitan konsep try and error ini dengan dakwah Rasulullah dan politik. Dalam konteks dakwah, konsep try and error ini dapat dilihat ataupun dikaitkan dengan usaha dakwah tersebut secara umum, di mana tidak dapat dinafikan bahawa usaha dakwah itu bukan suatu perkara yang mudah dan semestinya akan ada tentangan yang bakal diterima. Namun begitu, Rasulullah tidak berputus asa, sebaliknya baginda tetap mencuba untuk berdakwah. Meskipun ditolak dan tidak diterima, beliau terus melakukan dakwah kepada orang lain secara berterusan. Contoh jelas yang dapat kita lihat adalah Rasulullah yang berdakwah di Taif. Meskipun ditolak dakwah baginda, baginda masih meneruskan perjuangan dakwah sehingga ke akhir hayat baginda. Dari konteks politik pula, konsep try and error ini juga dapat dilihat dan dikaitkan dengan konsep politik itu secara umum. Politik yang diamalkan di dunia kini pada awalnya hanya bermula daripada satu percubaan demi percubaan.
Meskipun sistem demokrasi di Amerika Syarikat yang disanjungi tinggi oleh negara lain juga, pada awalnya bermula dengan satu sistem yang mempunyai kekurangan dan diperbaiki percubaan demi percubaan. Contoh lain yang dapat dilihat adalah dahulu masyarakat mengamalkan sistem feudal. Setelah dilihat adanya kekurangan seperti penindasan dan sebagainya, sistem telah berubah kepada kapitalis dan begitu juga seterusnya sehingga ke hari ini. Demikian jelaslah bahawa kedua-dua konsep dakwah dan politik ini asasnya bermula dengan percubaan demi percubaan secara berterusan sehingga berjaya. Pelopor yang kedua yang akan dibincangkan dalam teori behavior ini adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov mengemukakan teori classical conditioning theory atau juga dikenali sebagai teori pelaziman klasik. Teori ini membincangkan satu proses pembelajaran yang berlaku apabila dua stimulus ataupun rangsangan digabung bersama secara berterusan. Teori ini dapat kita lihat dengan jelas dalam kehidupan seharian kita. Pavlov juga berpendapat bahawa tingkah laku organisme itu dapat diubah melalui pengaturan dan juga manipulasi lingkungan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat perkaitan teori pelaziman klasik ini dengan dakwah Rasulullah dan juga politik. Dalam konteks dakwah, teori pelaziman klasik ini boleh dikaitkan dengan Rasulullah yang sentiasa mempamerkan qudwah hasanah. Qudwah hasanah ini boleh diertikan sebagai suri teladan. Namun begitu, ianya bukan sekadar menjadi contoh semata-mata, namun qudwah hasanah Rasulullah juga dapat memberi pengaruh dan rangsangan. Seperti yang dikatakan tadi, Pavlov berpendapat bahawa tingkah laku organisme dapat diubah melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Rasulullah yang sentiasa mempamerkan akhlak dan contoh yang baik kepada semua manusia, tanpa mengira sama ada mereka itu Muslim atau tidak, turut menjadi faktor berkesannya dakwah baginda. Seterusnya kita lihat dalam konteks politik. Dalam konteks politik, perkara yang dapat dikaitkan dengan teori pelaziman klasik ini adalah pimpinan yang selalu mensinonimkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain walaupun ianya bercanggah. Sebagai contoh yang lebih jelas, pimpinan ataupun politik di Australia dahulu sering mengaitkan pelarian sebagai komuniti yang jahat dan seringkali digelar sebagai pengganas. Akhirnya semua rakyat melihat pelarian tersebut sebagai pengganas. Seterusnya, saya Izzatillah binti Muhammad Isa, nombor Matrix 049396 akan menerangkan tentang tokoh yang ketiga iaitu B.F. Skinner, yang mana B.F. Skinner ni juga salah satu tokoh dalam teori behaviorism, dan beliau juga antara salah satu tokoh psikologi behaviorism yang sangat berpengaruh. Jadi dalam teori ini beliau telah mengeluarkan satu teori iaitu teori operant conditioning, yang maksud pengkondisian operant. Teori operant conditioning ini adalah satu teori belajar yang mana ianya dirumuskan oleh Skinner sendiri sebagai pengembangan dari teori belajar yang sebelumnya, iaitu teori classical conditioning yang mana ianya dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Dan tujuan teori operant conditioning dicipta adalah untuk mengilustrasikan pemahaman perilaku manusia yang begitu kompleks tanpa mempelajari pemikiran mental dan motivasi internal manusia. Seterusnya, terdapat dua konsep dasar yang paling utama dalam teori operant conditioning, iaitu reinforcement penugahan dan punishment hukuman, yang mana penugahan ataupun reinforcement ni adalah salah satu stimuli yang meningkatkan atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sesebuah organisme. Reinforcement ni terbagi kepada dua, iaitu positif dan negatif, yang mana dalam konteks dakwah boleh dikaitkan sebagai contoh yang mana Rasulullah sangat peduli terhadap umatnya dan memperhatikan tingkah laku sahabatnya sebagai satu cerminan dari akhlak mereka. Sebagai contoh yang lain, dalam konteks dakwah, Rasulullah ni tidak segan-segan dalam memberikan pujian sebagai reinforcement kepada sahabat yang mempunyai pengetahuan luas atas ilmu yang dipelajari. Contoh situasi yang boleh kita lihat yang mana beliau pernah memberi pertanyaan kepada Abu Al-Munzir tentang ayat yang lebih agung dari kitab Allah.
Jadi Abu Al-Munzir pun dapat menjawabnya dengan tepat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pujian kepadanya. Jadi ini adalah antara contoh reinforcement dalam konsep dakwah Rasulullah. Seterusnya, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mempengaruhi pola-pola tingkah laku. Antaranya dengan cara shaping, modeling, prosedur mengkontrol atau menghilangkan tingkah laku. Jadi yang pertama adalah shaping, iaitu membentuk tingkah laku. Yang mana Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, mempunyai misi untuk membentuk akhlak yang mulia bagi para umatnya. Jadi, di dalam shaping ini, Rasulullah menggunakan reinforcement dengan menjanjikan syurga kepada para sahabat yang beramal soleh. Yang mana janji ini juga telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi, yang kedua adalah modeling. Yang mana pemodelan di sini Rasulullah menjadi model ataupun perilaku yang baik kepada umatnya. Maksudnya Rasulullah ni menjadi contoh model akhlaknya yang baik dan para sahabat menerimanya. Jadi contohnya Rasulullah mengajarkan Islam kepada para sahabatnya dengan mendemonstrasikan wuduk. Jadi kemudian para sahabat pun dapat mengobservasi cara beliau berwuduk. Jadi dalam pada itu, baginda tidak pernah menyuruh sesuatu kebaikan sebelum baginda sendiri yang melakukan kebaikan tersebut. Itulah antara konsep modeling yang digunakan oleh Rasulullah. Seterusnya, cara yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mempengaruhi pola-pola tingkah laku adalah dengan menggunakan prosedur mengkontrol atau menghilangkan tingkah laku. Yang mana dalam konsep ini, bentuk pembelajaran Rasulullah dalam mengkontrol atau menghilangkan tingkah laku adalah dengan memberikan hukuman. Tujuan hukuman ini dijalankan adalah untuk memberikan bimbingan dan pembaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati mana-mana pihak. Okey. Seterusnya masuk pada berkaitan dakwah Rasulullah dengan apa isu politik pada hari ini. Yang mana kita tahu pada hari ini sangatlah banyak isu politik. Macam-macam, hari-hari ada sahaja berkaitan tentang isu politik. Jadi di sini saya mengambil satu contoh isu politik yang sebenarnya semua orang tahu isu ini, yang mana tingkah laku ahli parlimen pada hari ini ketika membahaskan sesuatu isu politik di Dewan Rakyat. Contohnya, di sini terdapat beberapa insiden di mana di Dewan Rakyat yang menyaksikan segelintir ahli parlimen telah mengeluarkan kata-kata kurang sopan dan berkelakuan tidak sepatutnya di Dewan Rakyat. Seperti menjadikan isu warna kulit sebagai bahan jenaka ketika bersidang di Dewan Rakyat. Ini sangatlah bertentangan dengan dakwah Rasulullah SAW yang menjadi ikutan umatnya dengan menunjukkan contoh yang paling terbaik. Sedangkan kita tahu pada hari ini rakyat mengimpikan amalan demokrasi yang matang yang berlandaskan prinsip kesopanan dan kesusilaan, termasuklah melibatkan perbahasan di parlimen. Jadi kita tahu baru-baru ini pun dihangatkan dengan isu perbahasan di parlimen yang saling ejek-mengejek, yang membuat lawak-lawak yang tidak sepatutnya ketika sedang bersidang. Jadi sepatutnya parlimen ni menjadi tempat yang membincangkan kepentingan awam dan tempat perbahasan rang undang-undang demi kesejahteraan serta keharmonian negara. Jadi ahli parlimen tidaklah sepatutnya menjadikan Dewan Rakyat adalah tempat yang untuk membuat lawak-lawak yang tidak sepatutnya, dan sepatutnya menjadikan tempat ini adalah dengan berbincang secara harmoni dan sebagainya mengikut cara Rasulullah SAW. Baik, saya Nada Farhana binti Muhammad Noor 050987 akan menyambung perbincangan pada hari ini, iaitu hubungan psikologi dakwah dengan dakwah Rasulullah dengan menerangkan mengenai teori kognitifnya. Teori kognitif ialah tingkah laku seseorang berdasarkan pada kognitifnya, iaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Okey,
Faizun 2014 berpandangan bahawa dengan adanya wawasan ataupun insight juga turut mempengaruhi tingkah laku seseorang ketika belajar dan juga dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, psikologi kognitif adalah ilmu yang membahas mengenai persepsi terhadap maklumat, pemahaman terhadap maklumat, aliran pemikiran serta rumusan dan pengeluaran jawapan seseorang. Menurut Brown 2006, psikologi kognitif adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsi, memori, perhatian, bahasa dan pemikiran atau membuat sesuatu keputusan. Lebih spesifik lagi, Steinberg 2009 menjelaskan bahawa psikologi kognitif adalah pembelajaran atau kajian tentang bagaimana seseorang memandang, belajar, mengingat dan berfikir mengenai maklumat yang diterima. Jadi, secara umumnya, psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari persepsi, proses berfikir, ingatan, perhatian, bahasa, proses belajar dan membuat keputusan. Jadi teori kognitif ni boleh dibahagi kepada dua, iaitu discovery learning yang dipelopori oleh Jerome Bruner dan reception learning yang dipelopori oleh David Ausubel. Baik, saya akan terangkan tentang discovering learning. Jerome S. Bruner, seorang ahli psikologi pada tahun 1915 daripada University Harvard, Amerika Syarikat, telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan diberikan perhatian kepada pentingnya pengembangan berfikir. Bruner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan dan seterusnya memindahkan pengetahuan. Secara rasional, teori ini memandang bahawa manusia sebagai pemproses, pemikir dan pencipta maklumat. Jadi, Bruner menyatakan bahawa belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menjumpai perkara baru di luar maklumat yang diberikan kepada mereka. Terdapat 3 proses kognitif yang berlaku dalam belajar, iaitu yang pertama adalah proses perolehan maklumat baru, yang kedua proses menterjemahkan maklumat yang diterima dan yang ketiga adalah menguji kesesuaian dan ketepatan pengetahuan. Pada proses pertama iaitu perolehan maklumat baru berlaku melalui kegiatan membaca, mendengar penjelasan daripada guru dan mengenai teori yang diajar atau mendengar audio visual dan lain-lain. Proses penterjemahan pengetahuan merupakan satu proses bagaimana kita menterjemahkan pengetahuan yang sudah diterima agar memenuhi keperluan kita. Maklumat yang diterima dianalisis, diproses atau diubah menjadi konsep yang lebih abstrak agar dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Teori dari Bruner ini memberi saranan bahawa guru yang menggunakan teori discovering learning seharusnya mendorong pelajar untuk sentiasa berdikari dan mempercayai diri dari awal pelajar memasuki sekolah. Hubungan teori discovering learning dengan dakwah Rasulullah. Rasulullah merupakan sebagai seorang guru bagi sahabat-sahabatnya untuk sentiasa hidup berdikari di dalam kehidupan mereka. Jadi pelajar juga diajarkan untuk sentiasa mempunyai keyakinan yang tinggi serta percaya akan diri sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya iaitu Abdullah bin Umar ketika mereka menghadiri majlis Rasulullah dan Abdullah tidak berani untuk menjawab pertanyaan daripada Rasulullah. Abdullah hanya berani menjawabnya setelah majlis itu selesai dan perkara ini tidak disukai oleh Umar bin Al-Khattab sebenarnya. Jadi ini menunjukkan bahawa Umar Al-Khattab mahu anaknya untuk sentiasa percaya pada diri sendiri untuk menjawab sebarang pertanyaan ketika berada di mana-mana majlis. Selain itu, pelajar juga diberi kesempatan dan peluang untuk memberi pandangan dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Uqbah bin Amir al-Juhani untuk berijtihad dalam menentukan dan menyelesaikan dua orang yang sedang berselisih ataupun bergaduh. Seterusnya, pelajar juga diberi kesempatan mempelajari konsep-konsep dalam bahasa yang difahami oleh mereka sebelum guru memberi penerangan dan penyelesaian. Guru dapat membantu pelajar untuk memahami konsep yang sukar difahami dengan menggunakan contoh. Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan tentang diharamkan kain sutra dan emas bagi kaum lelaki dengan membawakan kedua-dua benda tersebut di hadapan para sahabat sebagai alat ataupun media yang hendak ditunjukkan. Dengan hal ini, untuk memudahkan para sahabat mempelajari ataupun memahami sesuatu konsep secara lebih konkret. Seterusnya adalah reception learning. Reception learning ni dipelopori oleh David Ausubel. David Ausubel ni memberi penekanan kepada pembelajaran yang bermakna. Menurut Ausubel, pembelajaran dapat diklasifikasikan kepada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah berhubungan dengan cara maklumat atau isi pelajaran yang disampaikan kepada pelajar melalui penerimaan ataupun penemuan. Dimensi kedua mengenai bagaimana pelajar dapat mengaitkan maklumat itu pada struktur kognitif yang ada yang meliputi fakta, konsep dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingati oleh pelajar. Pada tahap pertama dalam belajar, maklumat dapat dikomunikasikan oleh pelajar dalam bentuk penerimaan yang menyediakan maklumat itu dalam bentuk akhir ataupun dalam bentuk penemuan yang mengharuskan pelajar untuk mencari dan mengkaji sendiri sebahagian ataupun seluruh isi pelajaran yang diajarkan. Dalam peringkat kedua, pelajar menghubungkan atau mengaitkan maklumat itu kepada pengetahuan yang dimilikinya. Akan tetapi pelajar itu akan mencuba untuk menghafal maklumat baru itu tanpa menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitifnya. Jadi reception learning Ausubel dalam teori ini menyarankan agar guru-guru sebaiknya menggunakan suatu pendekatan didaktif. Konsep-konsep dijelaskan secara global ataupun umum, kemudian dijelaskan dengan lebih terperinci. Hubungan reception learning dengan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menggunakan pendekatan didaktif untuk menanam hafalan dan pemahaman yang lebih mantap dalam hati para sahabat. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW menjelaskan dengan cara tersebut sesuai dengan hadis yang berikut. Berdasarkan hadis ni, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu perkara secara didaktif agar dapat menanamkan hafalan dan pemahaman yang lebih mantap dalam hati para sahabat itu. Ayat yang berbunyi demi Allah tidak beriman itu membawa maksud secara umum ataupun menyeluruh. Dengan cara tersebut juga akan membuatkan para sahabat bertanya dan mengungkapkan pandangannya tentang apa yang beliau sampaikan. Dan kalau kita lihat Rasulullah memperincikan lagi ayatnya di atas dengan orang yang perilakunya menjadikan tetangganya tidak aman. Dengan ayat itu Rasulullah telah memperincikan daripada umum dan dia terus perincikan supaya lebih difahami oleh sahabat. Kita boleh lihat contoh yang kedua. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kita tengok hadis ni, Rasulullah bersabda, seorang wanita dinikahi kerana pertimbangan 4 hal.
Okey, 4 hal ataupun 4 perkara dekat sini baginda menyebutkannya bermaksud secara umum. Okey, selepas itu baginda menjelaskan satu-satu apa 4 perkara tersebut dengan menjelaskan bahawa perkara tersebut adalah hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Okey, di situ kita boleh lihat bahawa baginda memperincikan lagi apa yang disebut secara umum. Okey, seterusnya adalah expository teaching yang digagas oleh Ausubel. Ini mempunyai 3 prinsip tahap penyampaian pelajaran. Okey, tahap yang pertama adalah presentation of advanced organizer. Okey, fasa ini digunakan sebagai konsep jambatan antara perkara baru dan perkara yang sudah dimiliki oleh pelajar. Okey, pembelajaran agama Islam Rasulullah SAW dilakukan secara bertahap. Okey, tahap-tahap dalam pembelajaran juga hampir sesuai dengan fasa ini kerana penguasaan perkara yang sebelumnya akan dapat menambah pengetahuan yang baru. Okey, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan mengajarkan keimanan kepada para sahabat terlebih dahulu. Lepas tu, kemudian barulah Rasulullah mengajarkan Al-Quran sehingga keimanan mereka semakin bertambah. Okey, seterusnya fasa kedua iaitu presentation of learning task or material. Okey, pada fasa kedua ini barulah disampaikan dengan memberikan ceramah, perbincangan atau memberikan tugas kepada pelajar. Okey, pembelajaran agama Islam Rasulullah sendiri juga banyak menggunakan ceramah dan beliau mampu mengambil atau meraih perhatian daripada sahabat sehingga para sahabat ni dapat mendengar ceramah baginda dengan jelas dan tepat. Okey, metod ataupun kaedah selain daripada ceramah juga digunakan oleh Rasulullah seperti perbincangan maupun dialog. Okey, Rasulullah pernah berdialog dengan sahabat dalam mengajarkan Islam tentang perumpamaan orang yang solat 5 waktu dalam sehari bagaikan seorang yang mandi 5 kali sehari. Okey, dengan kaedah ini dapat mengasah fikiran para sahabat tu untuk sentiasa berfikir secara logik. Okey, akhir sekali adalah fasa ketiga iaitu strengthening cognitive organization. Okey, fasa ini Ausubel menyarankan guru untuk mencuba menggabungkan maklumat baru ke dalam silibus pelajaran yang sudah diaturkan dan pada akhirnya pelajar tu diberi kesempatan untuk melontarkan pertanyaan bagi memperluaskan lagi pemahaman mereka melebihi silibus yang disampaikan oleh guru tu. Okey, para sahabat juga banyak menanyakan permasalahan yang ada kepada Rasulullah dan Rasulullah tu menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Okey, kadang-kadang juga Rasulullah memberikan jawapan melebihi daripada pertanyaan mereka. Dan pada masa yang lain, baginda meminta sahabat untuk mengulangi pertanyaan yang diajukan itu dan baginda meminta pula sahabat yang lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Okey, dengan itu baginda dapat menambahkan ilmu baharu kepada para sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Akashah binti Mat Yusof. Seterusnya, saya akan mengupas hubungan psikologi dakwah dengan politik dunia berlandaskan teori kognitif. Tanpa kita sedar, terdapat pelbagai teori kognitif dalam politik dunia. Antaranya ialah mewujudkan hak kebebasan untuk bersuara. Di sini saya sertakan 2 contoh negara yang mengaplikasikan teori kognitif dalam pemerintahan politik mereka.
negara yang pertama adalah Malaysia. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun SUHAKAM berpendapat tindakan menggunakan Akta Hasutan 1948 bagi tujuan mengehadkan hak kebebasan bersuara adalah sangat tidak adil dan bertindak menindas. Oleh sebab itu, pihak mereka sangat mengecam tindakan sesetengah pihak yang menggunakan Akta Hasutan sebagai alasan untuk mengehadkan hak kebebasan bersuara. Menurut pemangku pengerusi SUHAKAM, kebebasan bersuara adalah hak seluruh rakyat Malaysia seperti yang termaktub di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan termasuk Perkara 19 Pengisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat. Hal ini kerana hak kebebasan bersuara adalah sangat penting untuk pejuang hak asasi manusia selain boleh digunakan untuk menangani perbezaan pendapat dalam isu-isu sensitif di Malaysia dan juga forum antarabangsa. Seterusnya, negara Azerbaijan juga sangat mementingkan hak kebebasan untuk bersuara. Perdana Menteri mereka membenarkan pihak pembangkang, pertubuhan NGO dan parti politik lain untuk bebas menjalankan apa-apa aktiviti. Menurutnya lagi, negara mereka mempunyai media yang bebas, akses internet yang bebas, malah pengguna internet di Azerbaijan juga adalah lebih daripada 80%. Oleh sebab itu, beliau sangat mengecam menteri negara lain yang melarang kebebasan suara dan berpendapat bahawa ianya adalah pendekatan yang berat sebelah. Pendekatan teori kognitif dalam politik dunia yang seterusnya adalah menyelesaikan masalah dengan bijak. Di sini saya mengambil contoh tentang langkah pihak kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Antara negara yang berjaya menangani pandemik COVID-19 adalah yang pertama Malaysia dan yang kedua adalah New Zealand. Malaysia menggunakan strategi yang memenuhi 6 kriteria WHO ataupun World Health Organization dalam menangani pandemik COVID-19. Manakala New Zealand pula menggunakan strategi penghapusan ataupun yang dipanggil sebagai Elimination Strategy. Pendekatan strategi pertama mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah ketegasan. Di Malaysia, Perdana Menteri memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan semasa bermulanya pandemik COVID-19. Sejak daripada itu, amalan norma baharu dijalankan. Semua masyarakat tidak boleh berkumpul, tidak bersalam, menjaga penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan sentiasa menggunakan hand sanitizer. Aktiviti rentas negeri juga memerlukan surat pergerakan daripada pihak polis. Jumlah penumpang dalam kenderaan juga dihadkan hanya kepada 2 orang sahaja untuk satu kenderaan. Masyarakat juga dilarang berada di luar rumah selepas pukul 8 malam. Sekolah dan institusi pengajian ditutup, hanya pekerja barisan hadapan sahaja yang dibenarkan bekerja. Jika ada di antara masyarakat yang melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan, maka denda sebanyak RM1,000 Malaysia dikenakan. Pendekatan strategi yang kedua yang dilakukan oleh negara Malaysia mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ialah membina ketahanan. Sebagai contohnya, pakej rangsangan prihatin diwujudkan. Melalui pakej rangsangan prihatin, internet percuma kepada semua pelanggan telekomunikasi bermula 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan tamat diberikan kepada semua rakyat Malaysia. Seterusnya, diskaun bil elektrik berperingkat antara 15% hingga 50% selama 6 bulan mulai 1 April 2020. Yang seterusnya, bantuan prihatin nasional. Bantuan ini diberikan kepada pelbagai jenis masyarakat. Sebagai contoh, RM1,600 diberikan kepada isi rumah yang berpendapatan bulanan kurang daripada RM4,000. Seterusnya,
RM200 diberikan kepada semua pelajar institusi pengajian tinggi secara one-off. Selama beberapa bulan dijalankan, pendekatan pertama dan kedua telah membuahkan hasil yang positif. Justeru, pendekatan ketiga iaitu menjana semula ekonomi dilakukan. Pada Jun 2020, sektor pelancongan telah dibuka semula. Hal ini adalah untuk menyelaraskan fasa penjanaan semula ekonomi negara. Masyarakat dibenarkan untuk melancong di dalam negeri dengan mengamalkan kebiasaan baru ataupun norma baru. Selepas ini, pihak kerajaan Malaysia akan menjalankan 3 lagi pendekatan strategi, iaitu strategi pemulihan ekonomi, memperkasa ekonomi secara menyeluruh dan menyusun semula struktur ekonomi. Seterusnya, pihak kerajaan New Zealand mengadakan strategi penghapusan bagi menangani kes pandemik COVID-19 di negara mereka. Strategi pertama adalah kawalan sempadan dengan ketat. Sempadan negara mereka dikawal dengan rapi dan pelancong yang masuk ke dalam negara mereka akan dikuarantinkan. Strategi yang kedua adalah pengesanan kes dengan ujian COVID-19 secara meluas. Pihak kerajaan New Zealand mengesan kes COVID-19 dengan cara menguji semua masyarakatnya dan diikuti dengan pengasingan kes yang cepat dan jejak kontak rapat yang cepat serta mengkuarantinkan kenalan pesakit COVID-19. Strategi yang seterusnya adalah mempromosi penjagaan kebersihan diri secara intensif dengan menyediakan kemudahan kebersihan tangan di tempat awam dan mengajar etika batuk dan mencuci tangan di tempat awam. Seterusnya adalah menjalankan sekatan pergerakan peringatan tahap 4. Hal ini merangkumi jarak fizikal yang intensif, penutupan sekolah dan tempat kerja, larangan pergerakan dan perjalanan dan langkah-langkah ketat untuk mengurangkan hubungan di ruang awam. Strategi yang terakhir adalah strategi komunikasi yang baik. Hal ini adalah untuk memberitahu masyarakat tentang langkah-langkah pengendalian dan tentang apa yang harus dilakukan jika mereka mempunyai simptom COVID-19 dan juga untuk mempromosi mesej kesihatan yang penting. Aplikasi teori kognitif dalam pemerintahan politik dunia yang seterusnya adalah pembelajaran secara bertahap. Di London, mereka menggunakan Akta Pendidikan United Kingdom 1996. Melalui akta ini, pendidikan di England adalah diwajibkan kepada semua kanak-kanak sehingga mereka mencapai umur 16 tahun. Walaupun pendidikan diwajibkan, namun kehadiran ke sekolah tidak dimestikan. Hal ini bermaksud mereka boleh diberi pendidikan di rumah ataupun dipanggil sebagai homeschool. Sistem pembelajaran mereka dikatakan secara bertahap adalah kerana sesi pembelajaran mereka bermula daripada pendidikan rendah, iaitu kanak-kanak berumur 5 tahun wajib untuk mendaftar sebagai pelajar tahun 1 sehinggalah umur mereka mencapai 11 tahun iaitu berada di tahun 6. Seterusnya, pada umur 12 tahun hingga umur 16 tahun, mereka akan memasuki pendidikan menengah sebagai pelajar tahun 7 hinggalah tahun 11. Selain daripada negara London, negara China juga mengamalkan pembelajaran secara bertahap. Sektor pendidikannya terbahagi kepada 4, iaitu pendidikan asas, pendidikan teknikal, pendidikan peringkat tinggi dan pendidikan dewasa. Hal ini merangkumi pendidikan kanak-kanak di usia kecil, sekolah dasar iaitu sekolah asas, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sekolah menengah atas selama 3 tahun, pendidikan akademik dan juga pendidikan jurusan teknik. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahawa psikologi dakwah sangat berkait dengan politik dunia. Seperti yang kita lihat tadi,
Teori kognitif banyak digunakan dalam sistem pemerintahan politik, bukan sahaja di Malaysia, malah juga gasak digunakan di luar negara. Seterusnya, saya Siti Hafsah dan Alia Najiha akan menerangkan tentang teori humanistik yang telah dipelopori oleh 3 tokoh, iaitu Abraham Maslow, Carl Sam Rogers dan Arthur Combs. Teori humanistik ini mementingkan kesediaan moral dan potensi pelajar. Teori ini juga memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan individu, keunikan diri sendiri bagi seseorang individu dan juga kepentingan kemanusiaan terhadap individu. Dalam teori humanistik, beberapa andaian telah dibuat, iaitu manusia mempunyai keperluan dan keperluan asas. Sekiranya keperluan dan keperluan asas dipenuhi dengan sepenuhnya, maka secara langsung individu dapat memotivasikan diri sendiri ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu mencapai tahap kesempurnaan diri. Sepanjang proses pembelajaran, teori humanistik menekankan kepada pelajar, berpusat kepada pelajar dan pelajar diibaratkan sebagai klien. Konsep ini sangat penting kerana ia menceritakan tentang beberapa aspek, iaitu dari segi nilai manusia, hak individu, tindakan diri dan harga diri dalam menentukan sesuatu tindakan yang diambil. Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintegrasi dan mempunyai pandangan yang optimistik. Teori Maslow ini berkait rapat dengan personaliti dan menitik beratkan beberapa andaian yang berkaitan dengan motivasi. Maslow menganggap individu yang mempunyai motivasi dan matlamat dalam hidup dikenali sebagai suatu keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira aspek budaya, persekitaran, umur, pendapatan dan sebagainya. Semasa beliau memegang jawatan sebagai pengerusi Jabatan Psikologi di Brandeis, Massachusetts University, beliau telah mengembangkan gagasannya, iaitu dengan mencipta sebuah teori, iaitu piramid keperluan asas pada tahun 1940-an. Dalam piramid tersebut terbahagi kepada 5 kategori, iaitu bermula daripada bawah, iaitu fisiologi, keamanan, kasih sayang, penghargaan diri dan aktualisasi diri, iaitu kesempurnaan kendiri. Menurut Maslow, manusia didorong oleh keperluan yang terendah atau di bawah, di mana ianya perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Personaliti yang dibincangkan oleh Maslow lebih kepada keperluan individu. Beliau sering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi. Menurut beliau, keperluan di tahap yang paling bawah atau keperluan fisiologi harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu memikirkan tahap kedua. Dengan kata lain, keperluan di peringkat kedua tidak akan wujud jika keperluan di peringkat pertama tidak mencapai tahap kesempurnaan. Kisah Rasulullah SAW ini juga sedikit sebanyak dapat disamakan dengan apa yang telah dinyatakan dalam teori Abraham Maslow, iaitu peristiwa di Gua Hira. Peristiwa Rasulullah SAW bermunajat di Gua Hira bagi menghindari dirinya daripada masyarakat Arab Jahiliyah yang enggan beriman kepada Allah SWT serta melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Rasulullah menerima wahyu pertama apabila didatangi malaikat Jibril yang mengajar baginda membaca 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis, sehingga kan 3 kali dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca ayat tersebut. Sehingga kan baginda berkata, Ma'ana biqarin, yang bermaksud, saya bukanlah seorang yang pandai membaca. Seterusnya, baginda pulang ke rumah dan bercerita dengan Sayyidatina Khadijah berkenaan hal tersebut. Oleh hal yang demikian, terbuktilah bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidatina Khadijah orang pertama yang mengimani kenabian baginda. Di permulaan kenabian, baginda menyendiri di Gua Hira, sehinggakan cahaya kenabian dalam diri baginda menjadi kuat. Ketika itu, semua makhluk tidak berkuasa menghalang baginda kecuali Allah SWT. Seterusnya, menurut Arthur Combs, konsep belajar terjadi apabila ia secara tidak langsung membina dalam diri seseorang individu. Guru tidak boleh memaksa murid untuk belajar perkara yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Contohnya, pelajar yang tidak gemar dalam subjek seperti matematik dan sejarah bukanlah kerana tidak pandai, tetapi kerana mereka enggan dan terpaksa disebabkan mereka merasakan tiada alasan khusus kenapa mereka perlu mempelajarinya.
Hal ini merujuk kepada tingkah laku seperti itu adalah kerana bagi mereka, ia tidak mendatangkan apa-apa kepuasan kepada individu yang melakukannya. Seorang pendidik dapat memahami perilaku pelajar jika dia mengetahui bagaimana cara untuk mendidik pelajar mengikut cara yang diminati oleh pelajar. Seterusnya dalam slide ini menceritakan mengenai penegasan Nabi Muhammad SAW dengan menunjukkan limpahan kasih sayang baginda terhadap anak perempuan baginda. Kasih sayang, pembelaan dan empati yang ditunjukkan baginda sekaligus menunjukkan ketinggian kedudukan anak perempuan dalam Islam. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatina Fatimah juga ketara melalui cara baginda mententeramkan dan mendidik puterinya bagi menangani kesulitan dalam menguruskan hal rumah tangga. Meskipun beliau dibesarkan dengan penuh kasih sayang, namun ia tidak menjadikan Sayyidatina Fatimah sebagai insan yang angkuh. Malah sebaliknya, beliau menjadi anak yang taat, penyabar dan berdikari. Sungguhlah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menjadi simbol kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam mendidik dan membimbing seorang anak perempuan. Dan tokoh teori humanistik yang terakhir ialah Carl Rogers. Beliau berpendapat bahawa manusia bermotivasi untuk mencapai potensi diri. Ciri-ciri insan yang sempurna atau lebih dikenali sebagai seorang yang bermotivasi terbahagi kepada 4, iaitu berfikiran terbuka, menerima hidup seadanya, mempercayai pemikiran dan perasaan diri sendiri, kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Penekanan kepada hubungan personal dengan guru sebagai fasilitator merupakan strategi yang disarankan oleh Rogers dengan memberi pelajar didikan dengan menggunakan pelbagai sumber yang baharu. Prinsip Rogers terbahagi kepada 2, iaitu guru mengajar pelajar dengan cara membimbing dan belajar tanpa berasa terancam, di mana prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rogers disebut sebagai person-centered education, iaitu pendidikan yang bermula daripada peribadi individu itu sendiri. Beliau merasa bahawa pendekatan yang telah diperkenalkan ini akan lebih mudah difahami dan diterima oleh pelajar berbanding pendidikan yang menggunakan cara yang lama. Seterusnya, ini merupakan kisah dakwah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan teori yang diperkenalkan oleh Rogers, di mana Rasulullah SAW juga merupakan seorang guru selain menjadi Nabi dan Rasul. Baginda menjadi sumber rujukan oleh para sahabat dan pelajar disebabkan pengalaman dan pengetahuan baginda yang begitu tinggi. Baginda memberikan kesempatan kepada seseorang sahabat untuk menjawab pertanyaan dari sahabat lain dan memberikan bimbingan terhadap hal-hal yang kurang benar. Baginda pernah meminta Saidina Abu Bakar untuk menjawab pertanyaan dari seorang sahabat yang bertanya kepada baginda tentang mimpi yang dialaminya. Ini merujuk kepada kisah tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah ketika baginda baru pulang daripada Uhud dan bertanya tentang mimpi pelik yang dialaminya itu. Kemudian Saidina Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, jika engkau mengizinkan, maka aku akan menafsirkan mimpi tersebut." Dan berkata Rasulullah, "Tafsirkanlah mimpi itu." Berdasarkan kisah ini, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat dengan menerapkan metod peer tutoring, iaitu tunjuk ajar rakan sebaya. Saya Aliana Jiha binti Muhammad Rozli, nombor matrik 050341. Hari ini saya akan membentangkan perkaitan antara teori humanistik dengan situasi politik dunia semasa dari perspektif 3 tokoh utama teori ini. Pertamanya adalah perkaitan isu politik dunia semasa dengan pandangan Abraham Maslow yang mempelopori teori hierarki keperluan. Pada bahagian ini, saya bawakan kepada anda satu isu politik tempatan yang agak hangat pada awal tahun ini, iaitu mengenai perletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti yang kita tahu, di dalam piramid hierarki keperluan ini telah disusun mengikut urutan dari keperluan yang paling dominan, iaitu yang berada di bahagian paling bawah piramid, hinggalah kepada keperluan yang paling lemah, iaitu yang berada di bahagian paling atas piramid. Keperluan yang berada di peringkat paling bawah adalah keperluan yang mesti dipenuhi sebelum ke peringkat keperluan yang lebih tinggi. Namun begitu, menurut Maslow juga, keutamaan keperluan ini boleh berubah-ubah bergantung kepada situasi seseorang individu. Oleh itu, dalam bahagian ini, saya akan terangkan kepada anda bagaimana keutamaan keperluan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini berubah dari ketika beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri yang keempat sehinggalah ketika beliau dilantik sekali lagi menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Pada ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri yang keempat, iaitu dari tahun 1981 hingga tahun 2003,
banyak sumbangan yang beliau berikan kepada negara. Antara pencapaian beliau yang masih diingati hingga ke hari ini adalah kewujudan projek-projek mega yang dibangunkan pada zaman pentadbirannya seperti Jambatan Pulau Pinang, Menara Berkembar Petronas, lapangan terbang antarabangsa KLIA dan macam-macam lagi. Usaha beliau membawa Malaysia keluar dari krisis kewangan Asia 1997 juga adalah salah satu bentuk pencapaian beliau yang hebat. Dalam tempoh kepimpinannya yang lama, beliau telah berjaya membawa pembangunan Malaysia melalui dasar-dasar dan perancangan yang diilhamkan dari kejayaan negara-negara luar sehingga mampu mengangkat Malaysia ke pentas dunia sebagai salah sebuah negara yang berdaya maju di Asia Tenggara, sehingga kan pernah dinamakan sebagai salah sebuah negara harimau ekonomi Asia. Kehebatan beliau ini telah membawa kepada penganugerahan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara yang memberikan beliau gelaran Tun. Beliau juga telah mendapat gelaran Bapa Pemodenan Malaysia atas segala sumbangan beliau membangunkan negara. Dalam tempoh ini boleh dikatakan Tun Dr. Mahathir sudah mencapai hingga ke tahap peringkat paling tertinggi di dalam hierarki keperluan Maslow. Kerana menurut Maslow, antara ciri-ciri seseorang yang telah mencapai tahap kesempurnaan diri adalah mereka yang mencapai perkembangan moral yang tinggi, iaitu lebih mengutamakan kebajikan orang lain. Selain itu juga mereka mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan serta mempunyai pegangan hidup yang kukuh dan bertindak berdasarkan kepada apa yang mereka percaya dan pegang. Pada tahun 2018, Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Namun pada kali ini, situasi kepimpinan beliau jauh berbeza dari 15 tahun yang dahulu. Pada tempoh kepimpinan beliau untuk kali kedua ini, beliau tidak mendapat sokongan penuh dari rakyat dan pengikutnya sendiri. Ada juga bunyi-bunyi suara yang meluahkan rasa ketidakpuashatian mereka terhadap pemilihan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-7 hingga mengatakan beliau seorang yang tamatkan kuasa. Begitu juga alasan-alasan seperti faktor usia beliau yang sudah lanjut dan tidak boleh lagi memimpin negara dengan baik seperti 15 tahun yang lepas. Tohmahan demi tohmahan, begitu juga dengan pelbagai masalah yang berlaku antara ahli kabinet beliau sendiri, menyebabkan beliau sendiri mengundurkan diri dari jawatan tersebut. Pada tarikh 24 Februari 2020, beliau telah menghantar surat perletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Situasi kepimpinan beliau yang kedua ini amatlah berbeza sehingga boleh dikatakan mengikut hierarki keperluan beliau pada ketika ini juga berubah, iaitu keutamaan keperluan beliau adalah di peringkat yang kedua, iaitu keselamatan. Dalam keadaan desakan rakyat dan masalah dalam kalangan barisan jemaah menteri di bawah kepimpinan beliau ketika itu, cukup memberikan tekanan yang besar untuk beliau meneruskan memegang tampuk pentadbiran sehingga dengan relanya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Di dalam menerangkan pandangan Arthur Combs di dalam teori humanistik ini, saya bawakan pula kepada anda satu isu politik antarabangsa yang menjadi tumpuan dunia pada beberapa bulan yang lepas, iaitu mengenai kekalahan Donald Trump pada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2020. Secara ringkasnya, untuk kita lebih memahami perjalanan situasi pilihan raya di salah sebuah negara berkuasa veto ini, Donald Trump iaitu wakil calon dari Parti Republik telah kalah dengan pesaingnya Joe Biden, wakil calon Parti Demokrat. Donald Trump hanya berjaya memenangi 214 undi elektoral berbanding Joe Biden yang menang sebanyak 284 undi elektoral. Kemenangan Joe Biden ini telah menobatkan beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46, sekaligus menjadikan beliau presiden paling tertua dalam sejarah Presiden Amerika Syarikat kerana beliau menyandang jawatan ini saat beliau berumur 77 tahun. Kekalahan Donald Trump ini juga telah menjadikan beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ketiga yang tidak berjaya mengekalkan kedudukan sebagai Presiden bagi penggal kedua. Nama beliau kini sebaris dengan dua nama bekas Presiden Amerika Syarikat, iaitu Jimmy Carter dan George W. Bush sebagai Presiden sepenggal. Ini persoalannya adalah mengapa Donald Trump kalah. Untuk menjelaskan tentang punca kekalahan beliau ini sebenarnya amatlah panjang kerana sejak dari hari pertama beliau berjaya menjadi Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2017, sudah pelbagai kontroversi tercetus. Sebenarnya, kekalahan beliau sudah dijangka lebih awal mengikut beberapa kajian yang telah dibuat sebelum pilihan raya Amerika Syarikat 2020 bermula. Satu kajian yang dibuat oleh Oxford Economics pada bulan Mei yang lalu telah meramalkan Trump akan kalah dalam pilihan raya 2020 dengan anggaran hanya 35% undi popular berikutan kemelesetan ekonomi
Amerika Syarikat ketika pandemik COVID-19 pada tahun ini. Respon beliau yang agak lambat untuk mencegah penularan wabak ini sekaligus menyebabkan KDNK negara itu jatuh sebanyak 4% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Sikap beliau yang pada awalnya angkuh dan beranggapan bahawa wabak ini hanya sekadar tipu daya negara China telah meragut ribuan nyawa di Amerika Syarikat. Selain itu, beliau adalah seorang pemimpin yang masih mengagungkan nilai ketuanan orang berkulit putih di Amerika Syarikat. Keengganan Trump untuk menerima kewujudan idea perkauman bersistem dan sebaliknya memilih kempen untuk menutup sejarah penindasan kaum pada masa lalu secara langsung menyemarakkan lagi semangat perkauman. Lihat sahaja ketika isu kematian warga Amerika berkulit hitam iaitu George Floyd pada beberapa bulan yang lepas yang dibunuh oleh seorang pegawai polis berkulit putih yang menekan leher beliau menggunakan lututnya hingga menyebabkan beliau tidak boleh bernafas dan akhirnya mati. Namun begitu, ketika isu ini hangat diperkatakan, Donald Trump hanya mampu mendiamkan diri dan melihat protes besar-besaran yang dijalankan di seluruh Amerika Syarikat. Ideologi ketuanan orang berkulit putih yang dibanggakan oleh Donald Trump telah memakan dirinya sendiri apabila CBB News melaporkan seramai 87% pengundi dari kalangan orang berkulit hitam telah memilih Joe Biden. Fikiran beliau yang sangat sempit dapat juga dilihat apabila beliau membuat keputusan untuk menyekat kemasukan rakyat daripada 7 buah negara Islam ke Amerika Syarikat kerana mengaitkan Islam dengan terorisme. Keputusan beliau ini semestinya telah menyemarakkan lagi sentimen Islamofobia di Amerika Syarikat serta di negara-negara barat terhadap umat Islam di Amerika dan di seluruh dunia. Buktinya, setelah pengumuman larangan kemasukan orang Islam dari 7 buah negara Islam itu dibuat, satu kajian dilaksanakan oleh Al Jazeera berkaitan perkara ini melibatkan 10 negara Eropah dan kira-kira lebih daripada 10,000 responden terlibat dalam kajian ini. Hasilnya menunjukkan semua negara Eropah ini tidak bersetuju untuk imigran Muslim diberikan ruang masuk ke negara-negara mereka dengan Poland mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 71% dan Sepanyol terendah dengan 42%. Lihatlah betapa besarnya kesan yang berlaku akibat sifat diskriminasi Donald Trump ini. Meskipun Muslim di Amerika Syarikat adalah minoriti, namun undian mereka amatlah signifikan dan telah menjadi salah satu punca kekalahan Trump kepada Biden. The Council on America-Islamic Relations, CAIR, mendapati hanya 17% saja orang Islam yang mengundi Trump. Jadinya, apakah perkaitan antara pandangan Arthur Combs terhadap kegagalan Trump ini? Menurut Arthur Combs, manusia hanya akan memahami dan menerima sesuatu tindakan, perbuatan atau ilmu yang bermakna sahaja untuk mereka. Manusia akan menolak sekiranya tindakan, perbuatan atau ilmu tersebut tidak memberi sebarang makna untuknya. Dalam situasi kekalahan Donald Trump ini, beliau gagal menggunakan peluang selama lebih kurang 4 tahun menjadi Presiden Amerika Syarikat untuk membuat tindakan yang memberi makna atau bererti untuk negara dan rakyatnya. Akhirnya, rakyat sendiri tidak dapat memahami tindakan beliau dan menolak segala ideologi beliau dengan menggunakan pilihan raya sebagai jalan untuk menjatuhkan beliau. Isu situasi politik dunia yang terakhir yang saya akan kaitkan dengan pandangan Carl Rogers di dalam teori humanistik ini adalah isu protes rakyat Indonesia terhadap pelaksanaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Secara ringkas, plot situasi yang berlaku adalah Presiden Republik Indonesia iaitu Joko Widodo pada salah satu ucapannya pada tahun 2019 menyatakan hasrat beliau untuk meningkatkan pelaburan dan ekonomi Indonesia dengan menyasarkan pendapatan per kapita sebanyak 320 juta rupiah bersamaan RM90,000 Malaysia dan KDNK sebanyak 7 trilion USD menjelang tahun 2045. Bagi mencapai matlamat segah ini, semestinya beberapa strategi perlu diatur bagi mengubah iklim pelaburan dan ekonomi Indonesia. Oleh kerana itu juga telah muncul cadangan pelaksanaan Omnibus Law ini. Omnibus Law ini adalah salah satu undang-undang besar yang di bawahnya terdapat banyak rang undang-undang lain termasuklah RUU Cipta Kerja ini. Pada Februari 2020, Joko Widodo telah membentangkan draft pertama Omnibus Law ini di Dewan Parlimen Rakyat Republik Indonesia. Pada 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja diluluskan dan dikabarkan bahawasanya pengumuman tersebut telah dibuat 3 hari lebih awal daripada tarikh asal yang telah dijadualkan. Sebenarnya, sejak dari awal idea ini disuarakan oleh Joko Widodo pada tahun 2019, majoriti rakyat Indonesia menentang sekeras-kerasnya.
Protes rakyat yang pertama berikutan daripada isu ini adalah bermula di Pulau Jawa pada Januari 2020. Semestinya menjadi tanda tanya kepada kita semua, mengapa rakyat Indonesia amat tidak bersetuju dengan RUU Cipta Kerja ini? Seperti yang dikatakan pada awal tadi, tujuan utama pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pelaburan dan ekonomi negara. Maka, untuk menarik lebih ramai pelabur masuk ke dalam Indonesia, kerajaan berpendapat bahawa perlunya kepada pengurangan birokrasi. Untuk meningkatkan persaingan antara syarikat-syarikat di Indonesia, memerlukan persaingan penghasilan produk yang lebih baik. Maka, ini akan meningkatkan kos penghasilan produk. Namun apabila wujudnya RUU Cipta Kerja ini, pengusaha dapat mengurangkan kos pekerja sekaligus membantu pengusaha untuk memperoleh lebih banyak peruntukan untuk penghasilan produk yang lebih baik dan pada akhirnya lebih ramai pelabur masuk ke dalam negara. Hal ini kerana antara isi RUU Cipta Kerja adalah pekerja tidak lagi mempunyai gaji minimum. Majikan juga berhak memecat pekerja tanpa memo, penghapusan pencen dan syarat setahun minimum kerja untuk mendapat pampasan. Jika diteliti penerangan tersebut, tidakkah dilihat seolah-olah undang-undang ini hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja? Maka disebabkan itu juga, rakyat menganggap RUU Cipta Kerja ini adalah bersifat anti-proletariat dan pro-berjuis. Pihak pengusaha dan kapitalis akan mendapat keuntungan, manakala golongan buruh pula ditindas demi merealisasikan impian pihak kapitalis ini. Isi undang-undang yang dilihat mengancam hak asasi manusia juga menjadi sebab kepada penentangan rakyat sehingga berlakunya protes besar-besaran pada 6 hingga 8 Oktober hampir di seluruh Indonesia. Situasi ini boleh kita kaitkan dengan salah satu pandangan Carl Rogers yang menyatakan pemahaman sesuatu isu akan lebih mudah terbentuk apabila individu terlibat sendiri dalam proses perbincangan, pembelajaran atau komunikasi. Dalam situasi protes di Indonesia ini, kita lihat kegagalan komunikasi antara pihak pemerintah dan rakyat sehingga menyebabkan hubungan yang tegang antara dua pihak. Meskipun tujuan asal kerajaan adalah dilihat berniat murni untuk memajukan ekonomi, namun kerajaan gagal menjelaskan perancangan mereka dengan elok dan tidak mempertimbangkan suara rakyat. Sebaliknya tetap berkeras melaksanakan undang-undang tersebut. Suara rakyat diketepikan dan pada akhirnya wujud prasangka dalam hati rakyat kerana beranggapan kerajaan Indonesia bersifat diktator. Kesimpulannya, pendekatan psikologi yang tepat untuk pendekatan dakwah adalah memahami golongan sasaran dakwah terlebih dahulu sebelum menggunakan kemahiran psikologi kendiri ke atas sasaran dakwah. Psikologi dakwah juga merupakan metod atau cara yang terdekat digunakan bagi melaksanakan dakwah untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sasaran supaya menerima ajaran Islam yang disampaikan dan mempraktikkannya. Manakala, pendekatan psikologi politik pula menjurus kepada keupayaan pemimpin mempengaruhi golongan sasaran mereka melalui kemahiran dan kepakaran yang mereka miliki. Hubungan Islam dan politik dapat dijelaskan baik melalui ilmu politik maupun psikologi. Dalam perspektif Islam, hal yang demikian kerana politik Islam dapat berintegrasi dengan psikologi politik. Setiap perilaku seseorang baik secara individu ataupun kelompok merupakan sikap, nilai dan ideologi seseorang itu atau kelompok yang dianuti mereka.